koperasi tahun 2013. Jumlah bilangan koperasi yang berdaftar di seluruh negara ialah sebanyak 10,914 buah dengan bilangan anggota yang mencecah lebih 7 juta orang. Manakala modal share terkumpul pula adalah sebanyak 12.8 bilion ringgit Malaysia dan aset terkumpul dicatat berjumlah 107.9 bilion daripada 10,914 buah koperasi. Dan 8,742 buah koperasi itu adalah berstatus aktif. Tuan Dipertua, saya melihat berunjuran daripada fakta itu, ada 4 teras pertimbangan ataupun objektif yang perlu menjadi kayu ukur untuk kita menilai keberkesanan sesebuah koperasi itu. Yang pertamanya ialah jaminan kesinambungan organisasi koperasi tersebut. Yang mana teras ini perlu ada kepada 3 noktah. Yang pertama ialah keselamatan ataupun keteguhan sumber keuangan. Dan yang kedua ialah kesinambungan pengurusan yang kompeten. Dan yang ketiga, kesinambungan kepimpinan dengan memastikan calon-calon pengganti yang berkelayakan dan juga mewujudkan dasar-dasar yang menyeluruh dalam memastikan kekukuhan ataupun keutuhan koperasi tersebut. Yang kedua ialah jaminan pencapaian. Sistem pemantauan dengan jadual dan peraturan yang lengkap perlu diwujudkan bagi memastikan keputusan dan dasar yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan tepat, sekalipun mungkin selepas daripada itu berlakunya peralihan kepimpinan koperasi tersebut. Dan yang ketiga ialah berkait dengan dasar ataupun polisi yang mesti diwujudkan secara jelas untuk menjamin masa depan dan juga hala tuju koperasi yang baik. Yang keempat ialah perhubungan antara ataupun dengan ahli sebagai pemilik kepada koperasi tersebut. Yang mana kooperator perlu jelas tentang siapa yang perlu diberikan perkhidmatan. Sama ada masa sekarang ataupun pada masa yang akan datang. Apa keperluan yang ingin mereka perolehi melalui koperasi dan menetapkan cara bagaimana laporan disampaikan kepada anggota mengenai pencapaian di dalam memenuhi keperluan-keperluan yang telah digariskan. Kemudian pencapaian matlamat-matlamat tersebut sangat bergantung sebenarnya kepada tadbir urus dalam koperasi yang dijalankan oleh pentadbir. Tadbir urus yang berkesan dan berjaya adalah diasaskan kepada pertimbangan yang objektif, berdasarkan kepada objektif semasa dan juga objektif yang digariskan untuk berdaya maju bagi menghadapi cabaran-cabaran semasa dalam perkembangan ekonomi semasa. Manakala tadbir urus yang buruk sudah tentulah adalah merupakan satu yang akan merosakkan perjalanan dan juga hala tuju koperasi ini, yang mana ianya pasti berasaskan kepada pertimbangan yang mungkin hanya bersifat ad hoc ataupun pertimbangan asal ada sambil lewa dan seumpamanya. Jadi yang dipertua, sistem urus tadbir koperasi yang baik ini saya lihat berhajat kepada tanggungjawab 3 pihak. Yang pertama ialah pihak pengurusan, yang mana orang yang digajikan untuk melaksanakan segala keputusan berikut mestilah mengikut bidang profesion masing-masing. Umpamanya yang mengurus pakar dalam bidang pengurusan dan perundangan, manakala accountant pula mahir dalam penyediaan akaun dan seumpamanya. Kita tak nak pengurusan itu hanya diberikan sekadar lepas begitu saja kepada siapa saja tanpa melihat kepada kepakaran dan keupayaan dalam pengurusan. Kemudian yang kedua ialah anggota koperasi, anggota lembaga koperasi yang dipilih, mestilah dipilih secara demokrasi bagi mentadbir dan membuat keputusan dalam koperasi. Saya melihat sebagai contoh umpamanya ahli lembaga koperasi NACF Korea, yang mana mereka ini sampai ke peringkat berhujah sampai ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tentang kesan WTO terhadap keluaran hasil tani anggota koperasi mereka. Dan yang ketiga ialah pihak ketiga ialah anggota sebagai pemilik koperasi. Dan mereka ini
sudah tentulah berjumpa dalam mesyuarat agung meluluskan perkara-perkara pokok yang menjadi kepentingan bersama, dan mereka lah juga menjadi pelanggan koperasi, yang mana saya melihat yang dipertua ketiga-tiga pihak ini mesti faham dan terhadap tanggungjawab mereka masing-masing, dan mereka hendaklah senantiasa bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan koperasi itu bernafas baik dan juga hebat mendepani cabaran ekonomi semasa. Kemudian yang dipertua, saya juga ingin menarik perhatian kepada beberapa perkara yang saya kira perlulah diberikan perhatian serius dalam isu ini. Yang pertama, kita semua tahu bahawa koperasi adalah merupakan gelombang ekonomi ataupun gelombang ketiga dalam ekonomi negara kita, dalam mengukuhkan ekonomi sesebuah negara, yang mana fungsi dan matlamatnya itu saya kira mampu untuk memberi kemudahan dan peningkatan sosioekonomi masyarakat negara kita. Justru itu, perniagaan koperasi ini sepatutnya menyumbang kepada kedudukan ekonomi peribadi, ekonomi masyarakat dan juga ekonomi negara pada kedudukan yang lebih kukuh, di samping memberi kesejahteraan dalam kehidupan. Tahun ini merupakan tahun keempat dasar koperasi negara yang bermula pada tahun 2011 yang lalu, yang mana pihak kerajaan telah meletakkan sasaran peningkatan sumbangan koperasi kepada KDNK negara, yang mana dasar koperasi negara 2011-2020 mempunyai beberapa dasar dan juga trust strategik dan petunjuk prestasi bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun begitu, Tuan Dipertua, di sana masih terdapat perkara-perkara yang sangat penting untuk diberikan perhatian bersama. Pertamanya ialah, sekali lagi saya nak tekankan soal urus tadbir dalam pengurusan koperasi itu sendiri. Terdapat dua perkara yang perlu diberikan perhatian dalam urusan dalam isu urus tadbir ini. Yang pertama ialah isu pengurusan perakaunan keuangan dan juga audit. Dan perkara ini sangat penting supaya dia dibuat secara teliti, supaya koperasi itu tidak nanti hidup segan, mati tak mau, dan akhirnya dia menjejaskan ekonomi masyarakat kita sendiri. Dan inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah kasih apabila suatu tindakan, suatu amalan, suatu tugas dan kerja yang dilakukan oleh seseorang kamu itu dilakukan dengan penuh teliti dan bersungguh-sungguh, supaya dia tidak mengundang kerugian dan juga petaka kepada pengurusan dan juga koperasi yang kita tadbir. Kemudian yang keduanya ialah soal hala tuju koperasi. Sama ada memaksimumkan keuntungan ataupun memaksimumkan perkhidmatan kepada anggota koperasi tersebut. Ini perlu diberikan perhatian. Dan Tuan Dipertua, yang ketiga, kedua-dua perkara yang saya sebutkan tadi juga perlu diberikan perhatian oleh pihak yang terlibat. Yang mana saya melihat pada hari ini jumlah koperasi yang direkodkan sehingga tahun 2009 adalah sebanyak 7,215 buah, dengan koperasi mikro mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 5,979 buah. Dan angka ini saya yakin pastinya dia akan bertambah dari masa ke semasa. Maka dengan peningkatan jumlah ini dan sasaran kerajaan untuk memastikan sumbangan koperasi kepada KDNK negara dibimbangi, matlamat asal penubuhan koperasi ini tidak lagi membantu kebajikan dan perkhidmatan awam, tetapi dia lebih banyak nantinya akan berorientasi kepada soal untuk mencari keuntungan semata-mata. Jadi ini adalah perkara yang perlu dilihat, supaya dalam usaha kita membina ataupun mencari keuntungan, janganlah sampai nanti soal kebajikan dan soal asal matlamat penubuhan koperasi itu akhirnya terpinggir. Tuan Dipertua, yang keempat, saya menyokong aktiviti nilai tambah dan peningkatan penglibatan koperasi dalam operasi skala yang lebih besar dengan sokongan daripada teknologi hijau dan sebagainya. Namun, apa yang saya nak tegaskan di sini, jangan sampai nantinya dia mengubah matlamat asas koperasi itu ditubuhkan. Kita juga melihat perkembangan koperasi di negara-negara maju yang telah memberi sumbangan kepada keluaran negara masing-masing dalam pelbagai sektor, tapi dalam masa yang sama soal kebajikan dan juga soal
perkhidmatan itu, perkhidmatan awam kepada, terutamanya kepada mereka yang menyertai koperasi itu dapat dipelihara dengan baik. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat baik untuk diaplikasikan dalam negara kita. Dan yang kelima, yang terakhir, Tuan Yang Dipertua, seterusnya soal kenaikan kos sara hidup. Yang saya melihat, dia juga memberi kesan kepada kedudukan koperasi di negara kita. Ekonomi negara kita sekarang ini berada dalam keadaan, ya, ada yang menyebut bahawa dia sangat tidak menentu. Kadang-kadang kedudukan ekonomi negara ini sangat membimbangkan kita. Yang mana kita berusaha untuk satu aspek untuk menutup lubang yang bocor. Tetapi malangnya ada pula pihak lain yang membocorkan di tempat yang lain pula. Jadi akhirnya kita buat koperasi maksudnya ialah untuk memastikan peningkatan ekonomi dan kepada masyarakat kita, terutamanya kepada pengusaha-pengusaha kecil dan juga masyarakat bawahan, supaya ekonomi mereka dapat dipertingkatkan. Tapi dalam masa yang sama berlaku kenaikan kos sara hidup. Bermula dengan barangkali peningkatan harga barang, kenaikan harga bahan api dan seumpamanya, yang akhirnya nantinya satu sudut kita berusaha nak angkat ekonomi mereka, satu sudut kita mengancam kedudukan mereka dengan kos sara hidup yang meningkat ini. Jadi ini adalah satu kebimbangan yang perlu dilihat supaya ianya tidak memberi kesan dan menjejaskan operasi koperasi dalam negara kita. Kita rancang dasar koperasi itu dengan pelbagai rancangan begitu dan begini untuk memberi kestabilan kepada ekonomi rakyat dan sebagainya. Tapi saya sebut tadi, dalam masa yang sama kita biarkan kos sara hidup terus menghimpit rakyat dalam negara kita. Akhirnya rakyat berada dalam keadaan terus tersepit dan ekonomi rakyat selamanya tidak berubah. Jadi seolah-olahnya hadirnya koperasi itu tidak membantu banyak keadaan, sebaliknya hanyalah meletihkan dan memenatkan mereka setelah datangnya kenaikan kos sara hidup yang semakin hari semakin sukar untuk mereka tangani dengan baik. Jadi saya harap 5 perkara yang telah saya sampaikan ini dapat diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Terima kasih Yang Dipertua. Ya. Tebrau.